Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tamanya marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita masih lagi direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah, sekaligus kita berpeluang untuk duduk di majlis ilmu yang mana tuan-tuan jangan lupa untuk niat untuk menunaikan solat isyak secara berjemaah, yang mana insya-Allah kita akan beroleh pahala solat sepanjang daripada waktu ini. Dan juga tidak dilupakan yang dihormati yang berbahagia Datuk Haji Wazir bin Haji Muaz, Pengurusi Jawatan Kuasa Karya Masjid Datuk Kelana Petra Unulak Sungai Ujung Putrajaya Nilai, Barisan Jawatan Kuasa Karya Pegawai Masjid, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah, kakak-kakak yang dirahmati Allah sekalian. Seperti biasa tuan-tuan, insya-Allah kita akan mulakan kita punya kuliah ataupun perkongsian bila mana bersama dengan saya. Kita akan mulakan perkongsian ini dengan zikir. Mudah-mudahan Allah berikan ketenangan dalam hati kita, mudah-mudahan Allah berikan nur supaya kita lebih mudah untuk menerima apa yang dikongsikan tuan-tuan, insya-Allah. Kita mulakan insya-Allah. Sama tuan-tuan. Allah, 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 ya Allah. Kita gemakan ruangan Dewan Solat Utama ini. Allah, Allah, ya Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah, 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 ya Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah,
salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung perkongsian kita daripada kitab Indahnya Solat Berjemaah ini pada subtopik berjemaah di rumah atau solat sendirian di masjid. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya ada edarkan beberapa helaian fotokopi berkaitan dengan kitab ini di muka surat yang ke-25. Tuan-tuan boleh lihat. Dan kalau tuan-tuan mahukan kitab ini, saya dibawa 6 buah kitab, harga RM60. Kalau tuan-tuan mahukan boleh ambil dulu, kemudian nanti boleh bayar kemudian. Mustaqim. Kita berang. Dia ni tak berang. Baik tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kita teruskan dengan bacaan kitab ini daripada muka surat ke-25. Berjemaah di rumah atau solat sendirian di masjid. Pengarang I'anah At-Talibin mengatakan bahawa jika solat berjemaah hanya didapati di rumah, sedangkan saat berjemaah tidak didirikan di masjid, maka solat berjemaah di rumah itu lebih afdal berbanding solat bersendirian di masjid. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inna salatar rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajul wa ma kathura fahuwa ahabbu ila Allah taala. Yang maksudnya daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan sesungguhnya solat seorang lelaki bersama lelaki yang lain lebih besar pahalanya berbanding solatnya seorang diri, dan solatnya bersama dua orang lelaki yang lain lebih besar pahalanya berbanding solatnya dengan seorang lelaki sahaja. Semakin ramai bilangan jemaah, maka itu lebih disukai Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam subtopik ini kita akan membincangkan antara manakah yang lebih afdal, sama ada kita berjemaah di rumah ataupun kita solat sendirian di masjid. Baru-baru ni negara kita dilanda wabak COVID-19, dan yang menatijahkan masjid-masjid dan surau-surau ditutup. Walaupun arahan daripada Jabatan Mufti adalah imam, bilal dan syiah masih tetap menunaikan solat berjemaah di masjid, tapi masih ada surau-surau yang imam bilal syiahnya langsung tak datang masjid atau surau. Masih ada. Jadi dalam konteks keadaan ketika ini, malahan arahan daripada institusi fatwa ketika itu adalah tidak difardu kifayahkan untuk kita menunaikan solat berjemaah di masjid dan di surau-surau. Jadi dalam keadaan ketika ini, afdaliat untuk seseorang ini menunaikan solat berjemaah adalah menunaikan solat berjemaah di rumah. Kerana apa? Kerana masjid dan surau-surau pada ketika itu banyaknya tidak ada jemaah langsung, tapi ada juga yang kebanyakannya hanya imam dan bilal yang dibenarkan hadir. Maka afdaliat tuntutan melakukan solat berjemaah jatuh untuk melakukan di masjid dan rumah-rumah Allah yang lain. Maka inilah yang akan kita bincangkan, tapi ada keadaan-keadaan tertentu bagaimana perkara ini akan berubah. Kita teruskan bacaan. Selain itu, kaedah ke-22 dalam fiqh Asy-Syafi'i
Dalam fiqh mazhab kita, mazhab Syafi'i, yang dinyatakan oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Ashbah wan Nazair, ini kitab yang popular, menyebutkan bahawa al-fadilatul muta'alliqah bi nafsil ibadah afdal min al-fadilatil muta'alliqah bi makaniha. Yang maksudnya fadilat, kelebihan yang berkaitan dengan ibadah itu sendiri lebih afdal, lebih utama, didahulukan berbanding fadilat yang berkaitan dengan tempatnya ibadah itu didirikan. Macam tadi, masjid ini kita tahu tempat yang mulia, tempat yang agung untuk didirikan solat berjemaah. Tapi bila mana bertembung, bila mana sesuatu masjid tersebut tidak ditunaikan solat berjemaah, maka afdaliyat tersebut turun sekiranya kita berjemaah di rumah-rumah kita pada ketika itu. Jadi inilah antara perbincangan ulama berkaitan dengan solat berjemaah di rumah ataupun solat sendirian di masjid-masjid. Seterusnya, khusyuk mempengaruhi pelaksanaan solat berjemaah. Pengarang kitab Fathul Mu'in berkata, dan jika fadilat mendirikan solat di dalam masjid bertembung dengan kehadiran khusyuk di dalam solat di luar masjid, maka pandangan yang jelas diutamakan iaitu solat di luar masjid dengan khusyuk sekalipun luput daripadanya kelebihan masjid. Ini berdasarkan kaedah yang sama daripada kitab yang sama, Al-Ashbah wan Nazair. Al-fadilah al-muta'alliqah bi nafsil ibadah afdal min al-fadilah al-muta'alliqah bi makaniha, wal muta'alliqah bi zamaniha aula min al-muta'alliqah bi makaniha. Yang maksudnya kelebihan yang bergantung dengan ibadah itu sendiri, yakni khusyuk, lebih diutamakan berbanding dengan kelebihan yang bergantung kepada tempat ibadah itu didirikan di dalam masjid. Dan kelebihan yang bergantung kepada waktu ibadah lebih utama berbanding dengan kelebihan yang berkaitan dengan tempatnya. Mana kata ada perbahasan ulama berkaitan dengan bagaimana. Saya bagi contoh. Katalah satu masjid tersebut dia melakukan renovation terhadap suatu masjid. Jadi ada juga setengah masjid, tuan-tuan, bila mana dia lakukan renovation, dia tak nasihat kepada pekerja-pekerja yang buat renovation tersebut untuk memberhentikan kerja-kerja mereka ni ketika mana solat fardu diadakan. Jadi ada katalah ada satu masjid ini dia buat renovation, waktu tu solat fardu terganggu. Ada jemaah yang terganggu dengan bunyi bising, kan? Bunyi orang bertukang untuk betulkan masjid. Ada jemaah yang terganggu, tak khusyuk solatnya, rasa geram. Ataupun ada setengah jemaah yang mungkin tahu ada jemaah lain datang. Dalam kitab ni juga ada bicarakan bagaimana, katalah kalau kita imam ataupun jawatankuasa masjid kenal ada jemaah yang datang, mungkin pakaian dia terlalu busuk, imam ataupun pegawai masjid ataupun jawatankuasa masjid boleh menasihatkan jemaah tersebut untuk tidak datang solat berjemaah selagi mana dia tidak memperbaiki dirinya untuk membersihkan dirinya. Sebab bila mana dia hadir dalam keadaan busuk, dia akan mengganggu jemaah-jemaah yang lain. Jadi kehusyukan jemaah tersebut tidak mendapat dalam solat jemaah ketika di masjid. Jadi dalam keadaan ketika ini yang diperbahaskan, ada pandangan ulama yang mengatakan bahawa kalau dia solat kat rumah lebih khusyuk daripada dia solat kat masjid, maka solat di rumah tu lebih afdal untuk dia solat. Ini ada pandangan ulama. Jadi kata kalau ada setengah orang yang berpegang pada pandangan ni, kita janganlah marah daripada dia. Sebab ini ada pandangan daripada ulama. Tapi bagi pihak jawatankuasa masjid atau pegawai masjid, kita janganlah biarkan kalau rumah Allah kita ataupun surau-surau kita ni lakukan pertukaran. Kalau ada sebahagian daripada jawatankuasa surau kita atau masjid yang mungkin tidak peka, yang tidak menasihatkan kepada pekerja-pekerja ini untuk berhenti ketika mana solat akan diadakan, maka kita kena nasihat. Sebab apa? Sebab tidak ada yang lebih aula pada ketika mana solat fardu diadakan, ditunaikan, lebih aula daripada perkara-perkara yang lain, walaupun dia nak bina rumah Allah. Jadi sebab itulah ini antara perkara yang penting yang perlu kita sebutkan. Dalam kaedah yang kedua dia sebut al-muta'alliqah bi zamaniha aula min al-muta'alliqah bi makaniha. Maksudnya kepentingan ataupun kelebihan yang bergantung kepada waktu ibadah lebih utama berbanding dengan kelebihan yang berkaitan dengan tempatnya. Saya bagi contoh. Dalam kitab ni ada disebutkan contoh berdasarkan kaedah di atas juga. Katalah solat duha yang dikerjakan di luar masjid ketika hampir 1/4 siang lebih afdal daripada mengerjakannya di masjid ketika masih awal pagi.
Seperti mana yang kita tahu, masuknya waktu duha adalah 28 minit daripada masuknya waktu syuruk. Kalau tuan-tuan perasan Al-Manak Falak Syar'i yang diterbitkan JAKIM atau sebagainya, ada disebutkan kecil di bawah tu, ataupun waktu-waktu solat ada dikecilkan waktu bawah tu, waktu duha masuk 28 minit selepas waktu syuruk. Jadi katalah satu jemaah ni dia datang menunaikan solat subuh, dia datang, dia duduk, dia zikir sampai waktu syuruk. Lepas waktu syuruk dia tunggu lagi 28 minit untuk menunaikan solat sunat duha di masjid. Nak dibandingkan dengan kelebihan dia tunaikan di rumah pada waktu 1/4 siang. 1/4 siang ni kalau waktu kita ni dalam 9.30 tuan-tuan. 9.30 pagi, pukul 10 pagi lebih kurang. Waktu itu waktu yang afdal untuk kita tunaikan solat sunat duha. Jadi nak dibandingkan kelebihan dia solat sunat duha di rumah pada waktu 9.30 atau pukul 10 tersebut lebih utama daripada dia solat sunat duha di awal pagi tadi, masuknya waktu duha tersebut. Jadi inilah ada antara kaedah dalam fiqh Syafi'i dalam kitab yang disebutkan dalam kitab Al-Ashbah wan Nazair. Hal ini kerana waktu sekitar 1/4 siang merupakan waktu yang paling elok untuk melakukan solat duha. Inilah perkara-perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Sebenarnya pendapat di atas bukanlah merupakan pendapat muktamad yang boleh digunakan pada semua keadaan. Kata pendapat tadi berkaitan dengan kalau orang solat berjemaah ramai di rumah lebih utama daripada solat bersenjan di masjid, ataupun kalau khusyuk di rumah lebih dapat daripada tak dapat solat di masjid. Jadi ini ada pandangan yang lain, pendapat yang muktamad yang boleh digunakan pada semua keadaan kerana terdapat beberapa masalah yang terkecuali daripada kaedah di atas. Antaranya ialah yang pertama, jika bilangan jemaah di masjid yang hampir dengan rumah seseorang adalah sedikit berbanding bilangan jemaah di masjid yang jauh, maka solat di masjid yang berdekatan dengan rumahnya lebih afdal. Hal ini kerana kemungkinan solat jemaah tidak dapat didirikan di masjid yang berdekatan dengan rumahnya. Sekiranya dia pergi ke masjid yang jauh, boleh jadi dia ialah orang alim atau imam yang dibayar gaji di masjid itu. Namun dia bebas membuat pilihan sekiranya dia ialah orang awam. Makna katalah kalau seseorang itu seorang yang alim, asatizah ataupun jawatan kuasa surau, jawatan kuasa masjid, kalau dia tak datang solat berjemaah di surau ataupun masjid tersebut, solat berjemaah tak dapat didirikan ataupun solat berjemaah tersebut sikit nak dibandingkan dengan masjid atau surau yang lain, afdaliyat untuk seseorang ini datang solat berjemaah di tempat yang lebih sedikit itu lebih utama. Sebab apa? Sebab mereka ini ada jawatan penting dalam rumah Allah tersebut, dalam surau ataupun masjid tersebut. Ini berbeza dengan keadaan yang pertama tadi. Dalam hadis Nabi SAW sebut solat 2 orang lebih disukai daripada solat seorang diri. Solat 3 orang lebih disukai daripada solat 2 orang. Malah yang lebih ramai daripada tu lebih disukai. Tapi bila mana keadaan, katalah di rumah kita ni, katalah dia seorang yang alim, dia seorang yang berjawatan di surau ataupun masjid, dia tahu surau dia ni tak ramai orang. Kadang-kadang kita ada setengah jemaah kita di masjid kita ni, kita ada 14 surau karya untuk makluman tuan-tuan. Dan saya boleh kata selalu setiap bulan akan round setiap surau untuk saja-saja solat jemaah. Di sebahagian apartmen-apartmen yang berada di sekitar Putra Nilai ni, antaranya Bayu 2, Bayu 1, solat berjemaah kadang-kadang tidak dapat didirikan di surau yang telah diiktiraf oleh Jabatan Ahli Agama Islam Negeri Sembilan. Sebab apa? Sebab tak ada orang nak menghidupkan surau tersebut. Sedangkan kalau mana seseorang itu dia pengurusi, katalah pengurusi surau, atau dia jawatan kuasa surau, jabatan kuasa penduduk, afdaliyat untuk dia mendirikan solat berjemaah itu adalah di tempat beliau itu yang tidak dibangunkan atau tidak didirikan solat jemaah. Bukanlah dia tengok surau dia tak ada orang, dia datang solat berjemaah di masjid. Bukan begitu tuan-tuan. Tuntutan utama bagi orang-orang yang sedemikian adalah dia kena menghidupkan jemaah di tempat dia didirikan. Saya bagi contoh lain. Sebelum saya dipanggil ataupun jadi Bilal di masjid ni, sebelum jadi imam saya jadi Bilal dulu. Sebelum saya jadi Bilal di masjid ni, saya jadi imam di surau Raudhah Al-Mukhlisin di Sejati. Ketika mana
keadaan ketika itu adalah saya juga bekerja sebagai pegawai penyelidik di salah satu syarikat berkaitan dengan fatwa di belah belakang sana lah. Jadi ketika mana waktu zuhur dan asar, walaupun masjid ni lagi dekat, tapi oleh kerana saya imam yang diberikan allowance di surau tersebut, saya kena, walaupun jauh daripada situ, saya kena balik pergi ke surau Raudah Muhsin untuk menunaikan solat fardu zuhur dan asar di tempat tersebut. Sebab apa? Sebab itulah afdaliat saya untuk menunaikan solat Jumaat tersebut. Ada juga satu contoh yang lain. Saya ingat Al-Fadil ustaz saya dulu, dia sebut beliau antara pensyarah di Universiti Sains Islam Malaysia. Di taman beliau tu dibenarkan untuk didirikan solat fardu Jumaat di surau beliau. Jadi walaupun beliau ni duduknya di USIM, kerjanya di USIM, tamannya di Kota Warisan sana, tamannya di area sana, di area Sepang atau Salak sana, tapi suraunya tu diberikan kebenaran oleh Jabatan Agama Islam Selangor untuk menunaikan solat fardu Jumaat. Jadi walaupun dia bekerja di USIM, tapi afdaliat untuk diri dia tersebut pulang ke rumah tersebut untuk menunaikan solat fardu Jumaat. Inilah antara keadaan-keadaan. Sebab apa? Sebab kalau dia tak pulang untuk menunaikan solat fardu Jumaat, ditakuti solat fardu Jumaat di suraunya tersebut tak cukup jumlah 40 orang. Jadi ini adalah antara perbahasan fiqah berkaitan dengan kita solat berjemaah di masjid atau surau. Apa lain yang kedua, sepakat fuqaha mengatakan innal fardha afdalu minas sunnah. Yang maksudnya sesungguhnya perkara fardu itu lebih afdal daripada perkara sunat. Pengarang mengatakan, bukankah hukum solat berjemaah itu fardu kifayah? Dalam mazhab Syafi'i, hukum solat berjemaah di rumah-rumah Allah fardu kifayah. Ada mazhab sebelum ni kita dah bahas, ada mazhab kata fardu ain, ada mazhab kata sunat muakkad, ada mazhab kata sunat. Tapi dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang paling sharih mengatakan solat berjemaah adalah fardu kifayah. Bukankah hukum solat berjemaah itu fardu kifayah dan masih termasuk di dalam perkara fardu? Maka benarlah kesimpulan yang disebutkan oleh pengarang kitab I'anah At-Talibin, iaitu jika seseorang solat bersendirian, maka dia berasa khusyuk dan solat berjemaah namun tidak berasa khusyuk. Dan ketika mana dia melakukan solat berjemaah, dia tidak merasa khusyuk, maka solat berjemaah tanpa khusyuk adalah lebih utama berbanding solat bersendirian beserta khusyuk. Jadi ini berkaitan dengan pandangan yang kedua. Makna kata, pandangan kedua kata afdalnya tuan-tuan, kalau macam tadi tu dia tak khusyuk datang masjid, dia kata dia khusyuk solat di rumah. Tapi dalam pandangan yang kedua ini ada pandangan yang memetik bahawa fuqaha mengatakan innal fardha afdalu minas sunnah. Fardu itu lebih afdal daripada sunat. Datang masjid walaupun fardu kifayah, tapi ia tetap keutamaan fardu. Jadi makna kata pendapat ulama yang kedua ataupun yang lebih popular, yang lebih majoriti ulama ni mengatakan walaupun dia solat kat masjid tak khusyuk, dia tetap kena solat di masjid. Walaupun solat di surau tak khusyuk, dia tetap kena solat di surau tersebut berbanding dengan dia menunaikan solat bersendirian di rumah. Kalau tuan-tuan nak solat bersendirian ataupun solat berjemaah di rumah, tidak ada masalah tuan-tuan. Tapi bagi lelaki, afdalnya solat berjemaah, solat fardu dilakukan di masjid-masjid. Itulah keadaan yang afdal bagi diri kita semua. Jadi habis untuk perkara ini. Kita teruskan dengan subtopik yang seterusnya, iaitu keutamaan jemaah masjid yang sedikit. Walau bagaimanapun, sekiranya jemaah di masjid kurang berbanding jemaah di rumah, maka pengarang kitab Fathul Mu'in menyebutkan perbezaan pendapat ulama mengenainya, iaitu pertama, Imam Al-Azra'i dan para ulama yang lain mengatakan solat berjemaah di rumah adalah lebih afdal. Ini apa yang kita bincangkan di awal tadi. Kemudian yang kedua, Imam Ibn Hajar Al-Haytami, pendapat yang paling aujah ataupun pendapat yang paling kuat ialah solat berjemaah di masjid walaupun bilangan jemaahnya tak ramai. Ini disebabkan tuntutan untuk mendirikannya di masjid adalah lebih utama berbanding di rumah. Selain itu, syariat Islam menggalakkan agar sesebuah masjid itu diimarahkan, dan perbuatan inilah menjadi keutamaan. Inilah pandangan yang sepatutnya kita pilih. Sebab apa tadi dibincangkan pandangan pertama, pandangan kedua, supaya tuan-tuan tak pelik. Ada sebahagian daripada kita berpegang pandangan ni. Tapi bila mana kita dah tahu malam ni, pandangan yang kuat adalah kita tetap solat di masjid surau. Jadi kita boleh terangkan kepada dia
Apa yang kita tahu, yang kita kongsi berdasarkan daripada kitab I'anah Talibin, kitab Fathul Mu'in, kitab Indahnya Solat Berjemaah ini, dan bagai-bagai lagi kitab berkaitan solat berjemaah mengatakan bahawa macam mana sekalipun, walaupun masjid dia tak ramai daripada rumah, walaupun dia datang masjid tak khusyuk daripada solat di rumah, walaupun di masjid ini lebih sedikit daripada solat di rumah, yang lebih afdal adalah dia menunaikan solat fardu di masjid ataupun di surau-surau yang berdekatan dengan dirinya. Jadi kita teruskan lagi. Keadaan jemaah sedikit yang didahulukan. Kalau tadi Imam Ibn Hajar Al-Haytami mengatakan walaupun masjid tersebut sedikit, kita mesti dahulukan kalaupun masjid tersebut lebih sedikit, kita kena dahulukan masjid. Tapi bagaimana keadaannya, katalah kita duduk antara dua masjid. Duduk antara dua masjid, ada setengah kawasan kita ni berdekatan, dia duduk antara masjid dan surau, kan? Jadi surau ataupun masjid yang ni ramainya orang 80 orang katanya, tapi surau ini ramainya orang mungkin 100 orang. Contoh, katalah contoh, kalau ikut hadis Nabi tadi, keutamaan untuk dia pergi adalah di tempat yang lebih ramai, yang 100 orang tadi. Tapi ada pandangan ataupun keadaan yang mana dia perlu utamakan yang sedikit tadi. Bila mana keadaan tersebut, kita akan tengok ada 8 keadaan tersebut. Apa dia tuan-tuan semua? Pengarang kitab Fathul Mu'in berkata solat berjemaah bersama bilangan jemaah yang ramai di masjid lebih afdal berbanding solat bersama jemaah yang sedikit di sana. Ini pandangan pertamalah. Namun beliau menyebutkan beberapa pengecualian berikut. Pertama, imam adalah daripada kalangan ahli bid'ah. Mana katalah solat kita duduk di antara dua masjid. Saya bagi contoh dua masjid. Masjid A 100 orang, masjid B 20 orang yang solat berjemaah. Tapi sedangkan masjid A ni, imam yang menunaikan, yang jadi ketua imam kepada masjid A ni adalah imam dalam kalangan ahli bid'ah. Ahli bid'ah ni apa tuan-tuan? Kita teruskan. Namun perbuatannya masih tidak dihukumkan sebagai kufur menurut pendapat yang muktamad seperti golongan Mujassimah yang mengatakan Allah Ta'ala adalah berjisim. Ada orang Islam dalam kalangan kita yang mengatakan dia suka mengatakan Allah itu ada jisim. Manusia ada tangan, Allah juga ada tangan. Manusia ada wajah, Allah juga ada wajah. Jadi ini adalah golongan-golongan Mujassimah, yang mana kalau kita tahu bila mana ada setengah imam ni, bila dia ceramah dia kata Allah ni pun ada wajah tuan-tuan, cuma kita tak tahu. Allah ni pun ada tangan. Jadi ini kita ada fikrah-fikrah Mujassimah kepada imam dan ustaz-ustaz yang sedemikian rupa. Jadi walaupun masjid dia tersebut, yang di imam tersebut lebih ramai orangnya, tapi kita lebih patut mengutamakan imam yang tidak ada fikrah sedemikian. Inilah yang disebutkan oleh pengarang kitab dan kitab-kitab fiqh yang lama. Tetapi sekiranya imam itu melakukan perbuatan yang membawa kepada kufur, seperti mengingkari hari kebangkitan, mengingkari perhimpunan makhluk beserta jisim dan roh di padang mahsyar, maka tidak sah ikutan solat berjemaah di belakang mereka. Mana kata walaupun dia solat di belakang Mujassimah tadi ataupun golongan yang sedemikian itu, ada pandangan kata sah. Tapi bila mana keadaan yang lain, bila mana dia tahu ada setengah ustaz, kadang kita nampak di Malaysia ni ada juga setengah asatizah kita yang nampak pakaian cantik, jubah, serban dan sebagainya, tapi dia mengingkari hari kebangkitan. Ada setengah juga yang katanya syurga neraka ni tak ada, kan? Kita semua akan masuk syurga. Tak ada, neraka ni tak ada, syurga. Allah tu Maha Rahmat, pemberi rahmat, kita semua akan masuk syurga. Ada juga pandangan yang sedemikian rupa. Jadi dalam keadaan seperti itu, bila mana dia mengingkari perkara-perkara yang qat'i dalam agama, maka kita tidak boleh mengikuti solat berjemaah di belakang mereka. Yang kedua, imam adalah daripada kalangan puak Syiah, Ar-Rafidah dan Az-Zaidiyah. Imam Al-Qurdi berkata Syiah, Ar-Rafidah dan Az-Zaidiyah itu hampir sama kedudukannya. Disebutkan dalam kitab Al-Mawaqif, Syiah itu ada 22 kumpulan yang saling mengkafirkan antara satu sama lain. Puak Syiah ni tuan-tuan ada 22 kumpulan. Kata Imam Al-Qurdi ni, setiap daripada kumpulan-kumpulan dalam puak Syiah ni, dia saling mengkafirkan antara satu sama lain. Asal usul mereka ada 3 kumpulan, iaitu puak yang melampau, ataupun dalam bahasa Arabnya dipanggil Al-Ghulah. Yang ada 18 puak yang melampau ni dalam Syiah.
yang setiap 10 malam tuan tengok dia pukul badan dia kan sampai berdarah. Ini antara puak-puak yang melampau. Apa lain, Syiah Zaidiyah, kumpulan yang ini dinisbahkan kepada Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain dan mempunyai ini adalah Imamiyah. Jadi katalah tuan-tuan diberikan rezeki satu masa. Tuan-tuan diberikan rezeki satu masa bermusafir ke bumi Iran. Iran kita tahu adalah antara kubu kuat Syiah pada ketika ini. Walaupun tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok bila mana mereka menunaikan solat berjemaah, penuh masjid, ramai. Tapi walaupun kita tengok ramainya orang ni, kita pun nak join solat sekali. Tapi pada afdaliyat bagi keadaan ketika itu adalah, contoh kita nak datang solat subuh, kita tengok masjid ni penuh orang di Iran. Kita tahu imam dia Syiah, tapi afdalnya pada keadaan ketika itu adalah kita menunaikan solat berjemaah sesama kita sendiri yang ahli sunnah wal jamaah. Kita tak pergi ke masjid. Sebab apa? Sebab dalam mazhab Syafi'i, bila mana imam tersebut dalam kalangan Syiah, maka kita kena berhati-hati. Sebab tu ada baru-baru sebelum-sebelum ni ada tular, dan kadang-kadang ada setengah pimpinan ataupun setengah orang-orang diplomat yang solat di belakang imam Syiah ni. Jadi ini satu perkara yang merisaukan. Sebab dalam mazhab Syafi'i jelas menyatakan bahawa kita kena elakkan daripada menaikkan solat di belakang imam Syiah ni. Ketika imam adalah fasik, walaupun hanya diketahui melalui tomahan dan tuduhan. Hal ini kerana tiada perbezaan antara orang yang benar-benar fasik dan orang yang ditohmah sebagai fasik. Walaupun timbul sedikit kebarangkalian bahawa dia adalah fasik, namun solat dengan jemaah yang sedikit, bahkan solat bersendirian adalah lebih afdal daripada menjadi makmumnya. Begitulah yang dikatakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami yang mengikuti pandangan guru beliau Syekh Al-Islam Zakaria Al-Ansari. Tuan-tuan perempuan yang dimati Allah sekalian, maksud yang ketiga ni adalah imam adalah fasik yang selalu melakukan dosa. Saya bagi contoh. Dulu di satu kawasan yang saya kenal, ada kawan saya ni, dia jadi imam di satu masjid. Dan kami yang geng-geng bash ni, kami kenal dia. Dia ni di dalam kalangan kami ni orang yang selalu bertukar-tukar pasangan, yang selalu tukar, dia berkapul kan. Dia tak kahwin lagi tapi dia couple. Jadi dia selalu bawa ke hulu ke hilir dia punya makwa dia tu, walaupun dia imam masjid kan, tapi dia tak boleh tinggalkan perkara tersebut. Ada juga keadaan ni. Sebab tu antara kriteria kita nak pilih imam di surau, di masjid, kita kena perhati juga empat-empat perkara ni. Jadi mungkin perkara yang ketiga ni kita sambung selepas azan. Kita sambung sedikit selepas azan insya-Allah. أشهد أن لا
سيدنا محمد وسيلة الفضيلة أشرف ودرجة العجل وكرة تخلفني يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung sedikit. Yang ketiga ni berkaitan dengan imam yang fasik. Jadi ada keadaan bila mana kita tahu seorang imam tersebut imam yang fasik, jadi kita kena elak untuk berjemaah dengan dia. Macam tadi, walaupun saya tahu rakan saya tu, kita dah nasihatlah supaya elakkan dia perkara ni, tapi kita walaupun dia still buat lagi, kita elak dia, kita menunaikan solat berjemaah bersama dengan dia. Sebab tu kita kena tahu keadaan imam yang dipilih tersebut. Bukan boleh main tangkap muat saja imam. Apa lain, imam tidak berkeyakinan akan wajibnya sebagian rukun atau syarat sah solat. Yang keempat, imam bagi jemaah yang ramai tidak berkeyakinan akan wajibnya sebagai rukun atau syarat sah solat sekalipun dia melakukannya. Contohnya dia tidak meyakini kewajipan basmalah dalam Al-Fatihah, basmalah secara kuat, sedangkan basmalah wajib di sisi mazhab Syafi'i. Maka jika dia meniatkan sesuatu yang fardu sebagai sunat, solatnya telah terbatal. Pengarang Tuhfatul Muhtaj berkata, maka dengan itu sebagian ashab kami mengatakan batal ikut dan dengan imam tersebut secara mutlak. Namun sebagian besar daripada mereka mengharuskannya demi meraihkan kemaslahatan jemaah dan sekadar memenuhi tuntutan mewujudkan solat berjemaah di satu penempatan. Jika bukan kerana sebab-sebab di atas, maka tidak sah mengikuti imam yang tidak seleran dengan mazhab kita dan akhirnya menyebabkan lebih banyak solat berjemaah tidak akan terlaksana. Dan seperti itulah yang disebutkan di dalam An-Nihayah ataupun Nihayatul Muhtaj. Mana kata dalam pada keempat ni, kalau kita tahu imam dalam keadaan tersebut, nak senang cerita, ada pandangan dalam mazhab Syafi'i, bila mana kita tahu imam tersebut mazhab Hambali, dia mengamalkan mazhab Hambali, ada pandangan yang sedikit keras dalam mazhab Syafi'i, kita sebagai mazhab Syafi'i tidak sah ikut imam yang mazhab Hambali. Ada pandangan yang sedikit keras. Contoh kita pergi Mekah dan sebagainya, ada pandangan kata tak sah atau terbatal solat tersebut. Tapi pandangan yang ramai dalam mazhab kita ni adalah sebahagian besarnya adalah membenarkan kita menunaikan solat berjemaah walaupun kita mazhab Syafi'i, kita berimamkan dengan mazhab yang lain. Tapi seboleh-bolehnya, kalau di Mekah tu tak ceritalah, itu memang keadaan ketika itu. Tapi contoh kalau di dalam konteks Malaysia, dalam konteks Negeri Sembilan, kita tahu Negeri Sembilan mengutamakan mazhab Syafi'i daripada mazhab-mazhab yang lain. Malaysia lah utamanya, melainkan dengan negeri Perlis. Jadi dalam, untuk makluman tuan-tuan juga, dalam karyah Masjid Putra Nilai ni ada beberapa surau yang saya pergi, imam yang dilantik tersebut bila dia baca, dia tak baca bismillah secara kuat. Ada sebahagian surau yang saya pergi, ada setengah surau tu surau memang foreigner kan? Jadi dalam keadaan ketika ini, walaupun kita penduduk tempatan keadaan tersebut, tapi kalau kita nak dapat afdaliyat dalam mazhab Syafi'i, kita kena cari, walaupun surau tersebut ramai, tapi kita kena cari surau yang mana semazhab dengan kita. Bila mana baca suratul Fatihah, dibaca bismillah secara kuat. Kalau tuan-tuan, mungkin tuan-tuan tak biasa pergi surau-surau lain, tapi kalau tuan-tuan mahu sikit, ada setengah surau dalam kawasan kita ni, imamnya bila mana baca, dia tak baca basmalah. Mungkin dia pegang pada mazhab Hambali yang baca basmalah secara senyap. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kita baca basmalah secara kuat kan? Jadi afdalnya kita cari imam yang sama mazhab dengan kita. Contoh macam dalam keadaan ni pun kita kena raikan tempat tersebut. Bagaimana Syekh Abdul Rahman As-Sudais, kita tahu dia mazhab Hambali kan? Tapi bila mana dia datang ke Malaysia, dia datang ke Indonesia, bila mana diminta jadi imam, beliau ni akan tetap baca bismillah. Sedangkan di Mekah, beliau tak baca bismillah. Inilah alimnya ulama-ulama kita ni kan? Bila mana dia datang pada satu kawasan yang berpegang pada mazhab Syafi'i, dia mengamalkan mazhab Syafi'i. Tapi bila mana kita sendiri orang Melayu, mazhab Syafi'i memang kita menjadi pegangan, tapi kita nak campur aduk dengan mazhab-mazhab yang lain, jadi kurang sesuai bagi diri kita. Jadi ini perkara keempat. Perkara kelima, ada 4 lagi. Jemaah yang sedikit mendirikan solat di masjid yang dibina di atas tanah atau dengan harta yang diyakini halal. Berbeza dengan jemaah yang ramai, solat dilaksanakan di masjid yang tidak diyakini sumbernya, maka solat berjemaah dengan bilangan yang sedikit adalah lebih baik daripada bersama jemaah yang ramai. Maksud kata, kalau kita rasa ragu-ragu terbinanya masjid, satu masjid dalam kawasan tersebut, walaupun jemaahnya ramai, tapi kita yakin daripada masjid yang lain
maka kita afdal meninggalkan masjid tersebut. Yang keenam, kehadirannya amat diperlukan oleh sesebuah masjid. Kehadirannya diperlukan dan boleh menyebabkan sesebuah masjid terbiar sekiranya dia tidak hadir. Tambahan pula, jika dia ialah imam ataupun orang ramai akan hadir ke masjid disebabkan kehadirannya, maka dia perlu hadir ke masjid tersebut walaupun jemaahnya sedikit. Inilah untuk asatizah ataupun ustaz-ustaz ataupun kita yang duduk berdekatan dengan masjid. Kita tahu masjid sana kampung sebelah lagi ramai orang, tapi masjid kampung kita ni tak ada orang nak hidupkan. Walaupun kita duduk depan masjid, kitalah yang kena hidupkan masjid tersebut, bukannya kita pergi ke masjid kampung sebelah. Yang ketujuh, imam bagi jemaah yang sedikit adalah seorang yang berilmu, wara' ataupun elok bacaannya. Jadi imam bagi jemaah yang sedikit adalah seorang yang berilmu, wara' atau elok bacaannya berbanding imam bagi jemaah yang ramai. Maka berjemaah bersamanya adalah lebih afdal berbanding imam bagi jemaah yang ramai itu. Ini kata walaupun imam tersebut imam lama tapi dia alim lagi daripada imam yang lain, walaupun imam masjid ni ramai orang. Sebab apa? Sebab mungkin dia seorang yang kacak, imam tersebut muda lagi, orang suka. Yang satu ni imam dah lama tapi dia alim, dia wara'. Kita kena utamakan imam yang wara' tersebut. Dan yang terakhir, yang ke-8, mendapatkan kelebihan mendengar bacaan Al-Quran dalam salat. Pengarang kitab Fathul Mu'in berkata, jika fadilat mendengar bacaan Al-Quran daripada imam yang diikuti oleh bilangan jemaah yang sedikit bertembung dengan bacaan imam yang tidak didengari bersama jemaah yang ramai, maka yang pertama, fadilat mendengar bacaan Al-Quran itu lebih utama. Mereka kata kalau kita solat di masjid ni, masjid tersebut ramai orang tapi imamnya tu baca macam walaupun sedap tapi macam tak nak baca, ataupun kelebihan kita macam tak puas dengar bacaan Al-Quran dengan secara sebutan yang jelas, berbanding dengan satu imam ni dia duduk dekat masjid yang lain, jemaahnya sedikit tapi bacaannya elok, ataupun kelebihan kita lebih jelas dengar bacaan Al-Quran dengan elok, maka lebih afdal kita solat di masjid tersebut. Jadi pengarang menambah, ini tidak bermakna imam digalakkan membaca surah panjang dalam semua keadaan, bergantung kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan syarak sebagaimana yang akan disebutkan di bawah tajuk ada imam dalam solat nanti. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan, imam-imam di sini biasanya kita baca surah-surah pendek je kadang-kadang kan. Tadi saya baca surah Al-Falaq dan surah An-Nahl. Itu adalah tuntutan dalam agama. Bila mana waktu maghrib kita pendekkan bacaan, waktu yang lain ada setengah dipanjangkan sedikit. Tapi ala kulli hal, dalam solat berjemaah ni ada ilmu-ilmu yang perlu kita belajar, supaya kadang-kadang mungkin ada orang cakap, apalah masjid besar imam baca qul huwallah aje, apalah masjid besar imam baca qul a'udzu binnas je. Sedangkan kita sendiri yang tak tahu afdalnya imam tersebut baca bacaan-bacaan yang pendek pada keadaan-keadaan tertentu. Jadi ala kulli hal, apa yang kita dengar ataupun dikongsikan pada malam ini berkaitan dengan solat berjemaah, keutamaan jemaah masjid yang sedikit dan ramai ini, mudah-mudahan kita dapatkan sesuatu pada malam ini dan dapatlah kita amalkan dalam kehidupan seharian kita, insyaallah. Ala kulli hal, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masih kita dengan tasbih kafarah dan suratul subhanallah wa bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tuan-tuan yang ambil layan tadi tu, yang tu saya kena minta balik. Kan? Nanti tuan-tuan boleh pulangkan balik. Dan kalau tuan-tuan nak buku kitab ni RM60, tuan-tuan boleh, kalau tak bawa duit ambil dulu, tapi tulis nama dan nombor telefon untuk kita mudah berhubung. Sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.